Cuba korang bayangkan, korang tengah elok-elok duduk dalam bilik seorang-seorang, and at the same time korang ada terdengar bunyi pipe sinki dekat dalam bilik air terbuka. Padahal semua orang dah tidur ni. Kau seorang je yang dengar pipe tu. Apa yang korang akan buat? Adakah korang akan masuk bilik air and tutup pipe tu, atau korang just biarkan je air pipe tu macam tu je? Tapi kalau Khairul lah kan, faham lah. Memang aku biarkan je lah benda lah tu. Assalamualaikum guys, welcome back to Khairul Series. Today punya story adalah kisah seram yang dikongsikan oleh Liana Hazim yang berlaku dekat dia masa dia dekat college. Liana tak bagi Khairul expose diri dia, so there is no IG shout out, alright? Okay, cerita dia macam ni. Liana ni seorang pelajar sebuah college dekat Malaysia. Dia punya rumah dekat tingkat bawah sekali ataupun tingkat G lah. Satu rumah ada 6 orang, and rumah dorang ni dekat sangat dengan tasik. So dah nama pun tasik kan, macam-macam yang ada dekat tasik tu. Bukan sekadar ikan je ada dekat situ guys. Faham sendirilah benda ni kan. Cerita yang Khairul nak ceritakan ni ada kena-mengena dengan tasik tu guys. So listen carefully. Pada satu malam, kawan Yana ni, nama dia Sarah tau. Bukan nama sebenar lah. And dia masa tu tengah tidur. Kalau kita semua tengah tidur kan, tiba-tiba benda paling spoil gila bila kita terbangun tengah malam nak kencing. Masa tu lah semua orang dah tidur and rumah pun senyap je. Nak keluar bilik pergi toilet rasa macam jauh je, macam JB nak ke KL. Dengan keadaan rumah yang sangat gelap pula tu kan, memang rasa dedor lah cerita dia guys. Belum cerita keadaan bilik air lagi, rasa macam lama je benda Allah tu nak keluar. And then Sarah ni pun rasa berat hati gila nak pergi toilet sebab dia kena keluar. Nak tak nak memang dia kena keluar juga. Kalau tahan air kencing tu boleh kena batu karang guys. So no choice, dia memang kena keluar and pergi bilik air tu. Nothing happen at that time. Sampailah dia dah settle semua, dia dah keluar bilik air. On the way nak masuk bilik dia tu, tiba-tiba dia dengar orang buka pipe. Bila pipe air tu dah terbuka, dia memang dengar bunyi air mengalir dalam sinki tu. Dia pelan-pelan jalan pergi depan pintu toilet and dia tengok memang betul kepala pipe tu terbuka. Masalahnya sekarang ni, kepala pipe tu terbuka tapi tak ada orang pun kat dalam tu guys. Tak ada orang pun kat dalam tu guys. Dia pergi jenguk satu persatu bilik kawan-kawan dia. Memang semua orang tengah nyenyak tidur. Tak ada seorang pun terbangun kecuali Sarah. Si Sarah ni apa lagi, terus lari masuk dalam bilik and terus tidur lantak lah situ. Air tu mengalir je sampai esok guys. Keesokan harinya Sarah bangun pagi and dia tengok kepala pipe tu dah tertutup. Dia macam okey lah, biarlah. So dia pun ceritalah dekat Yana tentang benda yang berlaku dekat di malam semalam. Pungpang. Yana tak percaya satu pun apa yang diceritakan oleh Sarah. Yana suruh Sarah ni untuk positive thinking. Mungkin kau mimpi kot Sarah, tak ada benda lah, just positive, okay? There is nothing, just think positive. Sarah pun fikir balik, maybe memang betul kot dia mimpi, sebab dia bangun pagi tengok kepala pipe tu dah tertutup. So lantaklah situ. Diorang pun tukar topik guys. 2 hari lepas tu guys, Yana ni baru je lepas buat assignment dia. Bila dah buat assignment, otak dah penat, mestilah nak take 5 kan, nak rehat kejap before tidur. Perlukan benda yang fun untuk hiburkan hati sendiri. Tapi guys, memang dia rasa pelik tau, kenapa dia susah gila nak tidur malam tu. Dia keep main handphone, scroll IG, tengok YouTube sambil layan kena mata dia yang tak boleh nak tertutup tu. Sedar tak sedar tengok jam dah pukul 3 pagi masa tu. Yana still tak tidur lagi, masih lagi main handphone. Tengah sedap main handphone tu, tiba-tiba bunyi. Dia ingatkan bunyi tu daripada handphone dia. Dia suruhkan volume sound. Dia duduk diam jap, macam tak bergerak tu kan, macam stay. Dia dengar bunyi air mengalir dekat sinki. Dia pelik lah, biasa kawan-kawan aku dah tidur time-time macam ni, asal ada orang tak tidur lagi kan, sebab esok ada kelas. Dia pun pergilah jenguk. Dia buka pintu bilik, dia keluarkan sikit kepala dia, macam tu lah, jenguk kan. Tengok dia nampak lampu bilik air memang terbuka. So dia ingatkan ada kawan dia dalam tu. Dah sampai depan bilik air, tengok tak ada orang dah dalam tu guys. Meremang terus bulu roma dia guys. Terus dia teringat apa yang Sarah cerita dekat dia 2 hari lepas. Tak cakap banyak, Yana terus lari masuk bilik, selubung dengan selimut, tidur. Esoknya Yana pula cerita dekat Sarah, "Weh Sarah, semalam aku kena doh macam kau kena hari tu." Sarah pun apa lagi, "Itulah kau cakap aku mimpi lah, apalah, padan muka kau." Yana cakap, "Nanti dulu, relax dulu, kita tanya dulu dengan dak-dak rumah
rumah ni. Mana tahu dorang lupa nak tutup pipe ke. So dorang pun tanyalah seorang-seorang budak dalam rumah tu. Memang tak ada seorang pun yang bangun pukul 3 pagi. Semua tidur awal sebab esoknya ada kelas. Yana pandang muka Sarah, Sarah pandang muka Yana balik. Sarah bisik dekat Yana, nak bagi tahu ke budak-budak ni? Yana cakap tak payah bagi tahu dorang, nanti dorang takut. Just kita-kita je tahu. Sarah pun okey nak, okey. So dorang cuba simpan rahsia ni sebab dorang takut kalau budak-budak rumah dorang tahu, dorang akan jadi takut. Lepas je kejadian tu, dorang memang dah tahu dalam rumah tu memang ada benda lain yang duduk, bukan dorang berenam sahaja. And lepas tu juga dorang ni, Sarah and Yana ni memang asyik terengah je bunyi kepala pipe terbuka. Nak tak nak dorang just diamkan diri je dalam bilik. And bila esok pagi bangun, confirm kepala pipe tu dah tertutup. So cerita ni tak habis dekat sini je guys. Ada lagi tau. Gangguan still berterusan pada satu malam yang sunyi, lebih kurang pukul 12 malam macam tu. Yana and Sarah ni masa tu tengah tak ada buat apa lah, just lepak-lepak tengok movie dekat laptop. Tiba-tiba dorang ada dengar satu bunyi kibasan kain dekat arah tingkap. Masa tu tingkap dorang ni terbuka besar gila tau. Dorang ni memang kena buka tingkap besar-besar sebab bilik dorang tu panas. Nak bagi angin masuk kena buka tingkap. Bila dorang dengar bunyi tu, dorang terus pandang arah tingkap macam tu kan. And dorang nampak something. Yana tanya dekat Sarah, "Weh, hang nampak tak?" Sarah ni seakan faham dengan apa yang Yana masukkan tu. And dia pun jawab, "Nampak." Sambil langguk kan. So Yana terus tak banyak cakap. Dia terus tutup tingkap, tutup langsir. And dorang terus lepak bilik sebelah. Keesokan pagi, Yana buka cerita balik. Malam tu aku nampak kain putih terbang dari bawah ke atas. Benda tu macam terbang dari ground floor naik ke atas macam tu. And Sarah pun buka cerita lah. Sebelum Yana nampak tu, dia dah terpandang dulu ke arah tingkap before benda tu jadi. And dia dah nampak dulu tingkap dorang ni menghadap tasik tau. Kan awal-awal tadi Carol ada cerita tasik tu ada kena mengena dengan apa yang akan berlaku. So Sarah nampak benda tu terbang dari arah tasik ke arah dorang punya hostel. And lepas dah nampak tu, Sarah terus pandang laptop balik. Macam terus pandang balik kan. Sebab dia dah rasa something. Dia pun takut kalau benda tu datang ke arah dorang. Tak lama lepas tu barulah dorang dengar bunyi kibasan kain dekat tingkap dorang. And dorang nampak kain putih tu terbang. Okey, korang tak percaya, korang boleh tengok gambar ni. Ada something dekat atas bumbung hostel tengah bertinggi tu. Tapi gambar ni diambil masa lepas sebulan Yana habis SEM. And at that time juga pelajar dah ramai yang balik ke rumah masing-masing sebab dah habis SEM. Kemungkinan benda ni lah yang mengganggu dorang selama ni. Rupa-rupanya selama ni rumah yang dorang duduk tu adalah rumah yang dah lama tak ada orang duduk. So rumah tu dah memang kosong lama gila. Kalau rumah yang kosong selama 40 hari, korang faham lah, memang ada something yang duduk dalam tu. Habislah cerita untuk SEM 1 guys. Okay guys, ini adalah cerita yang terakhir sekali. Sekarang ni Yana dah masuk SEM 2 and budak-budak rumah dia still orang yang sama. Cuma dorang kena pindah rumah. Dorang kena stay dekat bangunan yang sama, tapi rumah dorang sekarang berada dekat tingkat 3 bangunan. Cerita ni berlaku masa Yana dah nak habis SEM. Masa tu dorang ni memang terpaksa stay up sampai tengah-tengah pagi buta sebab nak siapkan assignment lah. Bila dekat penghujung SEM tu, korang faham sendirilah, memang assignment berlambak lah nak kena siapkan kan. Masa tengah buat assignment tu, biasalah nak release tension sambil buat assignment, sambil gelak-gelak. Orang kata bukan gelak biasa, gelak sampai orang luar boleh dengar tau. Time orang tengah sibuk duk gelak-gelak tu, lebih kurang pukul 4 pagi macam tu, tiba-tiba je ada satu serangga kecil yang bernama belalang perisit masuk kat dalam bilik dorang melalui tingkap. Apa lagi guys, menjerit lah satu bilik tu. Dah semua orang geli dalam tu. Aku pun geli juga dengan benda tu kan. So terpaksalah salah seorang dari dorang bertiga yang bernama Shikin terpaksa lapikkan kertas dekat tangan dia and pegang perisit tu, buang dekat luar tingkap. Lepas tu terus tutup tingkap, tutup langsir. Orang-orang tu cakap kalau macam belalang pelisit ni masuk dalam rumah, dia macam bawa benda tu sekali ikut dia. Ataupun ada juga orang cakap belalang pelisit tu adalah satu sihir yang dihantar melalui binatang. And kalau kita tak tahu benda tu adalah betul-betul pelisit ataupun sihir, korang kena ambil dia, korang kena cabut kepala dia. Lepas je korang cabut kepala dia, korang akan nampak ada selai rambut. Kalau ada rambut, maksudnya itu adalah sihir. Kalau tak ada rambut, itu pelisit ataupun belalang. Tapi tak tahulah benda ni betul ke tak. Kalau yang mana tahu tu, komen lah kat bawah. InsyaAllah Carol akan pin nanti.
So sambung baliklah cerita tadi. Lepas je Shikin buang belalang tu, Shikin siapkan assignment sikit and Shikin terus tidur. Masa Shikin tidur tu, Yana dengan Sarah ada dekat situ sekali sebab diorang still tengah nak siapkan lagi kerja diorang tu. And tak lama lepas tu, masa ni Sarah dah siap kerja dia and dia lepak jap main handphone sambil baring dekat sebelah Shikin yang tengah tidur tu. Tiba-tiba je Shikin yang tengah tidur tadi tu boleh pula dia terus duduk sambil tengok Sarah yang tengah main handphone. Dia tengok dengan mata tajam tau. Dia tengok macam tu je. Yana and Sarah ni memang tak fikir apa-apa lah. Si Shikin ni sebenarnya dia orangnya dia jenis suka gurau tau. Yang orang kata gurau yang bukan-bukan. So diorang ni expect yang si Shikin ni tengah main-main saja je ajak gurau. At that time memang si Shikin tengok je Sarah tu tak berkelit langsung. Sarah tanya, kau kenapa Kin? Tengok aku macam tu, nak gaduh ke? Shikin tetap diam and still tengok Sarah je. Dah lah tu Kin, that's enough. Dah lah tu. Shikin still diam lagi. Setengah jam juga dia tak bergerak tau. Still duduk bersila pandang Sarah main handphone. Tak lama lepas tu Shikin terus baring and tidur. Tak sampai berapa minit Shikin terbangun balik. Sarah tegur dia, "Ai, awal nak bangun baru pukul 5 pagi tau." Shikin cakap, "Weh, badan aku sakit-sakit." Sarah memang tak pelik lah. Sarah cakap, "Siapa suruh kau duduk lama-lama pandang aku tadi? Tak bergerak." "Hah? Aku pandang kau? Bila masa? Aku baru je bangun." Sudah, si Yana dah rasa lain macam. Yana pula cakap, "Engkau tak ingat apa-apa ke? Tadi kau bangun tidur, terus duduk, terus pandang Sarah lama-lama, lepas tu tidur balik. Kau jangan main-main Kin, benda-benda macam ni." "Ya, sumpah, aku tak ingat apa-apa. Yang aku ingat tadi lepas settle kerja, aku terus tidur. Tu je." Sudah, si Yana dengan Sarah dah rasa lain macam guys. "Kin, aku rasa kau patut tidur balik kot. Rehat dah. Sebelum tidur baca doa dulu." Kita cakap banyak, terus tidur balik. Yana bisik kat Sarah, "Baca ayat kursi, lepas tu kita terus tidur." And orang pun terus tidur. Esoknya Yana and Sarah tanya balik dekat Shikin pasal benda semalam tu. Memang betul, Shikin tak ingat apa-apa. The conclusion is diorang rasa benda tu just bagi peringatan dekat diorang supaya jangan buat haruk tengah-tengah malam, tengah-tengah pagi buta. Memang gila guys. Hanya sekadar belalang tu. So guys, that's all untuk cerita kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button subscribe, like and comment. See you on next video. Assalamualaikum.